Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal Amirullah bin Muhammad Izzal Mustafa. Nombor metrik C23A1633. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk kerja khusus saya dalam kebudayaan dan tamadun. Dan tajuk tugasan saya ialah pengkajian terhadap isu eksploitasi sumber alam di negara Malaysia. Dalam tajuk ini saya akan membentangkan pengenalan, penyertaan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, batasan kajian, metodologi kajian, analisis kajian dan juga penutup. Dari segi pengenalan, definisi tamadun dalam perkataan bahasa Melayu diambil daripada beberapa perkataan Arab seperti madana, umran, hadarah, madaniyah dan beberapa kata lain. Selain itu, dari segi etimologi, perkataan tamadun ini berasal sumber daripada perkataan Arab iaitu tamadun yang berakar rumbi dari perkataan madana yang membawa maksud menjadikan atau mengubah seseorang yang berkelakuan kekampungan kepada kelakuan kebandaran atau kepekanan. Selain itu, saya juga mencari definisi alam sekitar iaitu merujuk kepada keseluruhan persekitaran fizikal di sekeliling kita. Hal ini melibatkan segala-galanya yang terdapat di planet bumi, termasuk elemen-elemen semulajadi dan buatan manusia. Oleh itu, alam sekitar ini melibatkan pemahaman tentang hubungan antara makhluk hidup dan bukan hidup serta kesan aktiviti manusia terhadap persekitaran. Aspek-aspek alam sekitar termasuk elemen semulajadi pencemaran, pengurusan sumber semulajadi, perubahan iklim serta pembangunan mampan. Yang kedua, penyertaan masalah. Dalam penyertaan masalah ini, saya akan mengkaji 3 aspek iaitu mengenal pasti punca isu eksploitasi sumber alam yang berlaku secara berleluasa dalam persekitaran alam sekitar. Saya, iaitu pengkaji, juga telah menjalankan beberapa penelitian serta pencarian maklumat tentang punca yang menyebabkan berlakunya eksploitasi sumber alam dalam negara kita. Yang kedua, saya menghuraikan punca isu eksploitasi sumber alam yang berlaku dalam persekitaran alam sekitar di negara kita secara berleluasa. Isu eksploitasi ini sumber alam merujuk kepada pengeksploitasian berlebihan atau tidak berterusan terhadap sumber daya alam seperti hutan, air, tanah, mineral dan lainnya. Berdasarkan kajian ini, saya, iaitu pengkaji, telah dapat mengetahui faktor yang menyebabkan pengeksploitasian sumber alam yang berlaku secara berleluasa dalam negara kita. Akhir sekali, penyertaan masalah yang terakhir ialah sejauh manakah punca eksploitasi sumber alam secara berleluasa ini dapat memberi kesan terhadap masyarakat. Saya mendapati bahawa isu eksploitasi ini dapat memberikan kesan sama ada positif dan juga negatif bergantung kepada kebijaksanaan pengelolaan sumber daya dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Yang ketiga, saya juga mengkaji persoalan kajian. Terdapat juga 3 aspek iaitu apakah punca dan faktor yang menyebabkan berlakunya pengeksploitasian sumber alam sekitar secara berleluasa dalam negara kita pada masa kini. Yang kedua, bagaimanakah isu pengeksploitasian sumber alam yang berlaku secara berleluasa ini dapat memberikan kesan terhadap masyarakat di negara kita ini. Yang ketiga dan akhir sekali, adakah isu pengeksploitasian sumber alam yang berlaku secara berleluasa ini mampu memberikan kesan positif terhadap pembangunan ekonomi di negara kita. Yang keempat, saya juga mengkaji objektif kajian. Yang pertama, untuk mengkaji punca isu eksploitasi sumber alam yang berlaku secara berleluasa dalam persekitaran dalam sekitar di negara kita. Yang kedua, untuk mengenal pasti kesan pengeksploitasian sumber alam yang berlaku secara berleluasa terhadap masyarakat serta negara kita. Dan akhir sekali, saya
mengenal pasti kepada masyarakat tentang kepentingan sumber alam terhadap alam sekitar di negara kita. Yang kelima ialah batasan kajian. Yang pertama, saya iaitu pengkaji menggunakan kaedah kepustakaan dengan merujuk sumber bertulis sama ada bercetak ataupun secara dalam talian seperti buku-buku, artikel ilmiah dan jurnal. Yang kedua, kajian ini membataskan dalam rangkuman di negara Malaysia sahaja. Dan terakhir sekali, kajian ini membataskan berkaitan punca, kesan dan kepentingan eksploitasi sumber alam. Dalam metodologi kajian, terdapat dua aspek saya menggunakan kaedah, iaitu kaedah buku dan kaedah kepustakaan. Dalam analisis kajian pula, saya menjumpai punca berlakunya eksploitasi sumber alam. Yang pertama, permintaan global. Dan kedua, pertumbuhan ekonomi. Dan ketiga, pertanian dan perkebunan. Dalam permintaan global, dia merangkumi secara keseluruhannya iaitu industri kelapa sawit. Kerana Malaysia ini adalah antara negara yang menjadi pengeluar kelapa sawit yang terbesar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, iaitu industri hutan. Kita sudah sedia maklum bahawa negara kita juga ialah antara pengeluar terbesar kayu balak untuk menghasilkan seperti perabot, kertas dan sebagainya. Dan lain sekali, dalam pertanian dan perkebunan, penebangan hutan untuk memberikan tempat bagi perkebunan baru dan penggunaan bahan kimia. Terdapat juga kesan positif dan negatif. Antara kesan positifnya ialah pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasiliti, pembangunan inovasi dan teknologi. Dalam pembangunan ekonomi, ia mendatangkan sumber pendapatan kepada negara. Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur dan fasiliti, bandaraya yang moden dan pelabuhan. Seterusnya, dalam pembangunan inovasi dan teknologi, ia dapat mengembangkan teknologi pengekstrakan dan pemprosesan yang lebih baik dan mesra persekitaran. Kesan negatif pula, ia akan menyebabkan kemusnahan habitat serta flora dan fauna dengan penebangan hutan untuk memberikan tempat bagi perkebunan. Dan kedua, ia akan menyebabkan pencemaran air dan udara. Ini melibatkan penggunaan bahan kimia dan toksik akan membunuh hidupan akuatik. Selain itu, terdapat juga perkilangan sentiasa melepaskan gas-gas yang tercemar yang mengandungi bahan kimia ke udara. Ia akan menyebabkan pencemaran udara dan menyebabkan bacaan kualiti udara sangat teruk. Pekaji juga mengkaji kepentingan sumber alam terhadap alam sekitar dan masyarakat berkaitan isu eksploitasi sumber alam di Malaysia. Yang pertama, memelihara keseimbangan ekosistem. Sumber alam seperti hutan dan air memainkan peranan utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang kedua, kepentingannya ialah dapat memelihara pelbagai jenis hidupan, iaitu sumber alam membantu melindungi pelbagai jenis hidupan flora dan fauna ini yang memiliki nilai ekologis. Selain itu, kelestarian ekosistem hutan memberikan tempat hidup bagi spesies flora dan fauna dan menjamin rantai makanan yang seimbang. Air sekali mampu menyediakan sumber air yang bersih. Seperti kita tahu, negara Malaysia mempunyai hutan hujan yang berperanan untuk menyimpan air dan serta membekalkan air yang stabil. Akhir sekali ialah penutup. Sebagai kesimpulannya, isu eksploitasi sumber alam yang berlaku secara berlebihan di Malaysia pada masa kini sememangnya mendatangkan pelbagai kesan yang ketara terhadap masyarakat, alam sekitar dan negara dari sudut positif maupun negatif.
Ia berpunca daripada sifat tamak oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab bagi mendatangkan keuntungan kepada mereka tanpa mengambil kira kesan terhadap alam sekitar serta masyarakat. Seterusnya, harapan saya ialah setiap individu dalam masyarakat Malaysia perlulah menanamkan sifat cintai alam sekitar serta mempraktikkan amalan penjagaan terhadap alam sekitar. Akhir sekali, pengkaji juga berharap agar individu mampu menggunakan sumber alam ini dengan bijaksana supaya dapat membawa kemajuan dan keharmonian dan kemajuan dalam pembangunan yang berlanjutan dalam kalangan masyarakat dan negara kita. Itu saja pembutangan daripada saya. Sekian, terima kasih.